الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. أما بعد. Asas yang kedua daripada 10 asas akidah yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya, iaitulah 40 asas bagi agama. Maka 10 asas akidah, maka yang asas yang kedua daripada 10 ialah Allah Ta'ala Maha Suci. Maha Suci daripada segala perkara-perkara yang tidak patut dan tidak layak baginya. Ataupun At-Taqdis, iaitulah menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada sifat-sifat yang tak patut, yang tak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sembahyang pun kita nak sebut Subhanallah, Maha Suci Allah Ta'ala. Apa maksud Maha Suci Allah Ta'ala? Allah zatnya Maha Suci daripada bersamaan dengan zat yang baru. Sifat Allah Ta'ala Maha Suci daripada bersamaan dengan sifat yang baru. Dan juga zat Allah serta sifatnya Maha Suci daripada zat dan sifat-sifat yang tidak patut dan tidak layak bagi zatnya. Sesungguhnya dia, Allah Ta'ala tidak memiliki jisim. Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala bukan jisim yang dapat digambarkan. Jisim ni kalau dalam bahasa Melayu bermaksud jasad, badan ataupun tubuh. Kalau diletakkan ta'liq di sini berdasarkan kepada kamus Dewan edisi yang ketiga, jisim menurut kitab Mansu'ah Mustalahah Litasawuf Al-Islami ialah suatu yang terbina, yang tersusun daripada juzuk-juzuk yang berselerakkan. Macam tubuh badan kita lah, bersusun, berkampuh daripada beberapa juzuk. Daging, darah, kulit, bulu, tulang, ayam, angin. Maka itu dipanggil juzuk-juzuk yang terhimpun atau yang tersusun di jasad seseorang. Itu yang dikatakan jisim. Ataupun sebiji bata tersusun daripada beberapa biji pasiak, berkampuh jadi sebiji bata. Sebiji rumah yang tersusun daripada bata-bata, kayu kayan, kemudiannya zinc, kemudian tersusun daripada kaca, mozaik, susun jadi sebiji rumah.
mozaik satu juzuk kayu, pintu satu juzuk kaca, satu juzuk bata, satu juzuk. Daripada juzuk bata tu pula ada pasir-pasir yang banyak yang tersusun menjadikan sebiji bata. Daripada sebuah rumah tersusun daripada berapa banyak bata. Jadi bersusun, berkampuh ni itulah yang dinamakan juzuk. Berkampuh daging, darah, urat, saraf, bulu, tulang, ayak pada tubuh seorang tu dinamakan juzuk. Berimpun jadi seorang manusia. Itu maknanya jisim. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak serupa dengan benda-benda yang berjisim. Maha suci zat Allah Ta'ala bersamaan dengan zat yang baharu, yang mana zat yang baharu itu adalah jisim. Dan tidak boleh dibahagikan kepada bahagian-bahagian tertentu. Kita nak bahagi mana? Zat Allah Ta'ala tak boleh menerima pembahagian kerana zat Allah Ta'ala bukan jisim. Jadi kita nak bahagi bahagian atas, bahagian bawah, bahagian luar, bahagian dalam, bahagian kiri, bahagian kanan, bahagian kepala, bahagian kaki, bahagian kemudian macam-macam, bahagian luar, bahagian dalam, semua tu adalah sifat-sifat bagi jisim. Juzuk-juzuk bagi jisim boleh menerima pembahagian. Jisim ataupun zat yang baharu boleh menerima pembahagian. Zat Allah Ta'ala tak sama dengan zat baharu. Zat Allah Ta'ala bukan jirim, bukan jisim, bukan jauhar. Sesungguhnya Allah Ta'ala bukan jauhar yang dapat ditempatkan padanya segala jenis jauhar. Jauhar ni bermaksud sesuatu yang dapat berdiri dengan sendiri dan mempunyai had dan juga ukuran yang tertentu. Jauhar dengan jisim lebih kurang sama, cumanya istilah saja. Besar panggil jisim. Jauhar ni itu istilah yang digunakan oleh ulama hikmah, digunakan jauhar. Tapi maknanya terdiri daripada berkampuh daripada beberapa juzuk, mempunyai ukuran dan juga mempunyai had yang tertentu. Itu dipanggil jauhar. Ayak jauhar, cahaya jauhar, masuk dalam jauhar. Nampak tak? Sebab semuanya boleh menerima pembahagian. Ayak boleh sukat berapa liter. Nampak tak? Angin boleh sukat tak? Boleh sukat kelajuan dia. Cahaya boleh sukat tak? Boleh sukat. Boleh hadkan kelajuan dia. Jadi tiap-tiap yang boleh menerima sukatan itu, maka zat dia adalah jauhar. Zat dia adalah jirim. Zat dia adalah baharu. Zat Allah Ta'ala tak mengambil tempat, tidak maknanya menerima belah bahagi. Kerana zat Allah Ta'ala bukan jirim, bukan jisim, bukan jauhar. Kerana jisim, jirim, jauhar ni adalah zat yang baharu. Jadi Allah Ta'ala zatnya maha suci daripada bersamaan dengan jirim, dengan jauhar, dan bukanlah arad. Arad ni ialah intipati kepada jauhar. Baik, kita boleh katakan meja ni jauhar ataupun jisim. Dia ada berapa ni, 3 meter panjang dia, ketinggiannya berapa, lebar dia berapa, apa dia unsur-unsur ada pada dia. Meja ni ada lekuk ada tak? Baik, kita kata meja ni warna dia coklat. Coklat ni kita nampak dengan panca indera kita kan, dengan mata kita boleh tengok kan. Jadi warna ni dia berada pada kayu ni, meja kayu ni dia panggil jirim, dia panggil jauhar, dia panggil jisim. Nampak tak? Warna tu dipanggil arad. Tapi arad yang mana? Arad ataupun sifat yang wujudi. Sifat wujudi macam mana? Yang boleh kita tengok dengan panca indera, dengan mata boleh nampak warna hitam, putih, hijau,
Jadi hijau tu benda yang ada pada meja. Coklat ni yang ada, iaitulah arak yang ada pada meja ni. Coklat tak boleh terasing daripada meja ni. Dia kena ada tu di tempat dia, meja kayu ni. Nampak tak? Lekok. Lekok ni benda tak ada. Kita pegang ni tak ada. Mana lekok mana? Ni lekok ni kita panggil. Lekok ni. Lekok ada tak? Lekok tak ada. Yang ada kayu. Tetapi satu keadaan yang kita reti dengan tengok di kayu, iaitu dia panggil lekok. Yang ni dia panggil amrun i'tibari, benda yang kira-kira. Bulat ada tak bulat? Bulat ada tak? Kayu bukan ada bulat. Ada tak? Sebab tu kita kata bagi sekilo, bagi 2 inci sekilo. Orang kata hang ni gila ke? 2 inci apa? Paku tu kena jirim. Panjang tu kena arak. Nampak tak? Paku panjang 2 kilo. Diri paku tu adalah jirim ataupun jisim. Panjang paku tu 2 inci tu adalah arak. Nampak tak? Tajam paku, ada tajam paku tak? Ni tajam. Bucu tajam. Tak ada, kayu ni kayu. Ini dia panggil amrun i'tibari, benda kita reti. Tajam, kepek, bengkok. Pintu ada pintu tak? Ada pintu tak? Daun pintu tu, kayu tu, daun pintu, kan? Kemudian ada dia punya frame dia. Jadi yang ada frame pintu, daun pintu. Jadi pintu tu ibarat daripada, iaitulah adanya daun pintu, adanya frame pintu, dan juga adanya keluasan yang tertentu ataupun bentuk yang tertentu yang dipanggil pintu. Tingkap semua juga. Lepiak ada tak? Lepiak apa? Nipih apa? Nipih retah tu kena kepada jirim. Nipih tu lah Arab dia panggil. Sifat bagi kertas nipih. Nampak tak? Tebal, bengkok, itu adalah amrun i'tibari. Kan? Amrun i'tibari, benda yang kita reti. Jadi amrun i'tibari hak baharu tak sama dengan Allah. Sifat yang baharu tak sama dengan sifat Allah. Zat yang baharu tak sama dengan zat Allah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut laisa kamislihi syai'un. Laisa pun teknik susunan bahasa Arab dia pun dah cukup unik. Laisa kamislihi syai'un. Patutnya laisa syai'un kamislih. Tidak sesuatu seumpama dengan Allah. Dia buat dia khabar muqaddam. Khabar muqaddar mana dia? Laisa kamislihi, kaf huruf khitab. Masuk kepada ni, kita bincang sikitlah bahasa Arab, pokok kita boleh nampak sikit-sikit. Nampak orang kata apa? Dia punya kehebatan susunan bahasa Arab tu. Yang jaz dia. Laisa kamislihi, kamislihi syai'un. Laisa kamislihi syai'un. Sepatutnya laisa syai'un kamislihi. Dia panggil khabar muqaddam, mubtada muakhar. Jadi isim laisa tu ditakhirkan. Dia ada hikmah menunjukkan kata makna sekali-kali tidak sama sesuatu ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan sama sesuatu ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Senang fikir saja, meja dengan tukang meja takkan sama. Rumah dengan tukang buat rumah takkan sama. Nasi dengan tukang masak nasi takkan sama. Sebab maknanya semua yang diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni tak sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maha suci bersamaan dengan Allah. Kita ni carilah segala alat, nak cari benda baru kita tak dapat. Nak capai maka sudah tentulah kita takkan mampu untuk mencari hakikat zat Allah Subhanahu Wa Taala yang sememangnya tidak sama dengan segala yang baru.
Sebab tu salah satu daripada sifat Allah Ta'ala yang dibahaskan di dalam kitab orang kata sifat 20 ni ialah Allah Ta'ala tu mukhalafatuhu lil hawadith, bersalahan dengan segala yang baru, pada zatnya, pada sifatnya dan juga pada perbuatannya, tak sama dengan segala yang baru. Imam Ghazali disusun macam ni. Dan bukanlah arad. Ingatlah arad ni sifat bagi baru. Bila sebut arad ni khusus sifat bagi yang baru. Sifat umum, sifat pada Allah Ta'ala boleh panggil sifat, pada yang baru boleh panggil sifat. Tapi arad ini adalah khusus bagi yang baru, ialah sifat bagi yang baru yang dapat ditempatkan padanya segala jenis arad. Bahkan dia tidak menyerupai dengan sesuatu apapun kewujudan, dan tidak ada sesuatu pun daripada kewujudan yang dapat menyerupai Allah Ta'ala. Allah Ta'ala wajibal wujud, wajib ada. Kita ni duduk tang jaizal wujud, harus ada. Wujud kita minta sama dengan wujud Allah Ta'ala dah. Wujud kita ni boleh ada, boleh tak ada. Cucu bagi saya, hukum dia mungkin. Saya ni panggil makhluk, cucu saya panggil mungkin. Boleh ada, boleh tak ada. Nampak tak? Boleh Allah Ta'ala nak buat bagi cucu bagi saya, ataupun tak buat cucu bagi saya. Harus bagi Allah. Kalau wajib, siapa yang mewajibkan Tuhan? Tak ada, ni hukum dia harus. Harus bagi Allah mengadakan cucu bagi saya, ataupun tak mau buat cucu bagi saya. Hukum dia harus ya. Kita makhlukat ini semuanya hukum harus. Sebelum ditakhsiskan oleh iradah. Tu hukum dia harus. Harus ada, harus tak ada. Bila Tuhan tentu kata ada, wajib ada. Nisbah maknanya tengok kepada cucu saya. Saya ni ada anak, cucu tak ada lagi. Cucu bagi saya ni hukumnya harus. Allah Ta'ala boleh buat, boleh tak buat. Jadi sesuatu pun daripada wujudannya yang tak dapat menyerupainya, tak dapat menyerupai Allah Ta'ala. Dari sudut wujud kita tak sama dah. Wujud Allah, zat dia bukan jirim. Kita jirim. Kita ada persamaan dah, ada persamaan. Kerana kita persamaan dengan batu daripada mana? Batu tu jirim, kita ni jirim. Nampak tak? Cuma bukan jenis yang sama, jenis yang lain. Kita pun jirim, lembu pun jirim, binatang pun jirim. Besi jirim, kita, zat kita ni pun jirim juga. Persamaan pada iaitulah zat kita tu adalah jirim. Nampak tak? Kita ni jirim, cahaya pun jirim. Kita ni jirim, udara pun jirim. Kita ni jirim, ayak pun jirim. Nampak tak? Bersamaan di sudut tu, tapi jenis lain-lain, berlainan jenis. Allah Ta'ala zat dia bukan jirim, tak sama. Allah wajibal wujud, kita ni jaizal wujud. Wujud kita ni harusnya harus ada, harus tak ada. Kemudian Allah Ta'ala buat bagi ada, kemudian tak ada pula. Allah Ta'ala ada, ada dengan tidak ada permulaan, ada dengan tidak ada kesudahan. Kita ada permulaan, kita ada kesudahan. Nampak tak? Tak sama. Mana boleh sama? Sama tak? Tak sama. Tak boleh cari persamaan, tak ada persamaan. Antara tukang nasi dengan tukang masak nasi dengan nasi, mana sama? Tak sama. Tukang buat meja dengan meja, mana sama? Tukang buat rumah dengan rumah, mana sama? Wajib persalahan. Tu. Dan tidak ada seumpamanya sesuatu apapun, dan dia tidak serupa dengan apapun. Allah Ta'ala tak serupa, tak ada. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Lam yakun, tengok kalimah susun. Lam yakun, lam menafikan pada masa yang telah lalu. Yakun fi'il mudhari' pula masuk dia. Lam yakun, tidak sekali-kali. Nafi pada masa dulu dan pada masa hal ini. Penafian yang sangat kejap, iaitulah tak ada sekali-kali. Kita boleh pasang makna tak ada sekali-kali kufu yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pihak zatnya, pada pihak sifatnya, tak sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tak ada persamaan dengan Allah SWT dari sudut apa pun. Tu. Dan sesungguhnya dia tidak terbatas dengan sesuatu ukuran. Besar mana? Kita nak kata besar mana tak boleh. Kita bukit tak apa, kita tanya besar mana. Rumah tak boleh tanya lah besar mana. Rumah baru, rumah tu jirim. Nampak tak? Kereta besar mana? Tak apalah, kereta tu boleh tanya. Tiang besar mana? Bolehlah tanya. Boleh tanya Allah Ta'ala besar mana. Allahu Akbar, Allah besar mana. Bukan besar nisbah kepada ni ukuran, nisbah kepada pangkat. Nampak tak? Tak sama. Besar kebesaran Allah dengan kebesaran makhluk tak sama. Pada nama saja, tapi pada hakikatnya tak sama. Dan sesungguhnya tidak terbatas dengan suatu ukuran, tidak terikat dengan suatu tempat. Kita terikat dengan tempat. Saya pun kena duduk tadi kena ada tempat. Kalau tak ada tempat, dia tak boleh duduk tadi. Kita semua hak duduk tu semua ada tempat. Apa nama surau ni pun ada tapak dia. Rumah ada tapak dia, jalan ada tapak dia, pokok ada tempat dia. Semua ada tempat. Tak ada sesuatu pun daripada makhluk ni tak ada tempat dia. Kena ada tempat. Bahasa kitab lama dia panggil lapang. Mengambil lapang pada zatnya, mengambil tempat kadar. Boleh tak kita nak buat surau ni tak ada tapak rumah, dia kena cari tapak rumah, tempat dia, tempat kita nak buat. Semua makhlukat ini, semua yang baharu ni, semua jirim ataupun zat yang baharu ni mesti ada tempat. Kena ada tempat dia. Ikan dia duduk dalam ayak, dalam akuarium tu. Jadi ayak tu bertempuh dengan dia punya kulit dia, tempuh dengan dia punya badan dia. Dalam ikan tu tak ada ayak, tak masuk. Jadi tempat tu, ikan yang duduk tu, ruang ikan tu tempat bagi ikan. Kalau kita bubuh dalam peti air beku, kita colek keluar ikan tu, nampaklah ruang ikan tu bila dalam air ketui tu. Nampak tak? Ruang besar tu. Nampak tak? Sebab itulah sesuatu jirim nak mengambil tempat jirim yang lain, dia mesti kena kuat. Ambil kayu, kita bagi kat tanah kena berkesak, memberi ruang kepada tusukan kayu tu. Nampak tak? Ayak, kita pukul ayak, kayu nak masuk dalam ayak tu, ayak mesti mercik mana berkesak, memberi ruang, kayu tu masuk. Kayu mengambil maknanya ruang, mengambil tempat qadar zat dia. Begitulah angin. Kayu panjang kita hayun pasal bunyi viung, pasal dia merempuh angin. Bila merempuh tu, angin terpaksa berkesak, memberi ruang kepada laluan. Kerana apa? Kerana kaedah kita, tiap-tiap zat yang baharu wajib mengambil lapang qadar zat dia, wajib mengambil ruang qadar zatnya. Jirim kaedah dia mengambil lapang, mengambil tempat qadar zatnya. Boleh faham tak? Tak faham tanya. Kita memuzakarah. Dan sesungguhnya dia tidak terbatas dengan sesuatu ukuran, tidak terikat dengan satu tempat, tidak dilingkungi dengan suatu arah, depan belakang, kiri kanan, atas bawah, luar dalam, tak ada. Kita tanya duduk di mana? Atas apa? Di mana? Belah mana? Boleh tanya. Kalau taklah tak boleh tanya duduk belah mana. Di mana? Atas mana? Dan tidak dinaungi dengan lapisan langit. Tak dinaungi oleh lapisan langit. Sebab langit itu semua baru. Dan sesungguhnya dia beristiwa di arash, berdasarkan firman-Nya dalam Al-Quran. Kita boleh tengok istiwa ni, istawa 'alal 'arsy ni, ataupun istiwa ialah bersemayam. Bersemayam ni perlu kita merujuk perbahasan mengenai istiwa dan juga arash. Dalam maknanya 27 ada perbahasan dia. Kemudian arah ialah merujuk kepada tempat Allah Ta'ala bersemayam. Ada kita tempat, dan orang tak mau pakai tempat,
Menurut Al-Quran banyak tempat Allah Ta'ala menyebutkan yang Allah Ta'ala bersemayam di atas arash. Di atas. Boleh guna tak perkataan di atas? Orang cermat tak mau. Sebab tempat. Dalam surah Al-Furqan ayat 59, dalam surah Ar-Ra'd ayat 3, dalam surah Al-A'raf ayat 54, inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil layla an-nahara yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arash. Dia melindungi malam dengan siang yang mengiringinya dengan deras, dengan silih berganti. Dan dia pula yang menciptakan matahari dan bulan serta bintang-bintang. Semuanya itu tunduk kepada perintahnya. Ingatlah kepada Allah jualah tertentu urusan menciptakan sekalian makhluk dan urusan pemerintahan. Maha suci Allah Ta'ala yang mencipta dan mentadbir sekalian alam. Kemudian surah Yunus ayat 3, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amra. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah. Allah mana? Allah yang menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arash mentadbir segala urusan. Surah Taha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, iaitulah Allah Ta'ala yang bersifat dengan Rahman, yang bersemayam di atas arash. Surah As-Sajdah ayat 4, Allahu allazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arash. Surah Al-Hadid ayat 4, walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arash. Makna yang dia kehendaki iaitu istiwa, yang terpelihara daripada maksud bersentuhan. Nampak ni ulasannya. Terpelihara daripada maksud bersentuhan. Macam dia atas. Macam saya atas ni maknanya wad'u syai'in ala syai'in. Makna duduk ni letak sesuatu di atas sesuatu. Punggung saya ni sesuatu, punggung saya duduk di atas kerusi. Nampak tak? Atas. Jadi bertemu dua tampanan. Atas sebab tu tak mau kata atas. Setengah-setengah cermatnya lagi tak mau kata atas. Sebab apa? Sebab bila atas jadi perbuatan baru ni. Jadi duduk ni adalah perbuatan baru, iaitu wad'u syai'in ala syai'in. Letak satu-satu, iaitulah kedudukan punggung saya ni di atas bantai kerusi ni. Kedudukan kita ni di atas lantai. Nampak tak? Atas lantai di bawah, punggung kita di atas. Tu makna bersentuhan, menetap. Tak mau juga. Buat rumah ada tempat menetap. Nampak tak? Allah Ta'ala menetap di atas haram. Mana buat tak, dia ada duduk di atas. Dia tak mau. Dan berada di satu tempat serta bergerak dan berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Daripada sini pergi ke depan, daripada sini pergi ke belakang, daripada sini pergi tepi, pergi kanan, pergi kiri. Nampak tak? Bergerak. Itu dinamakan, iaitulah arad, perbuatan yang baru. Perbuatan yang baru tak sama dengan perbuatan Allah SWT. Sebab tu ulama ni dia tak mau terjemah istawa dengan makna macam tu. Sebab makna macam tu adalah memberi makna baru kepada Allah SWT. Memberi makna Allah bersifat dengan sifat baru, bersifat dengan sifat arad. Sebab tu tak mau sebut macam tu. Arash tidak menanggung dan memikul Allah. Bahkan arash dan para malaikat yang menanggung arash tu dipikul dengan kekuasaannya. Ini kekuasaan Allah. Allah yang berkuasa ke atas malaikat, ke atas arash. Allah yang buat arash, Allah yang cipta arash, Allah yang cipta malaikat. Allah tidak mengambil faedah daripada barang yang diciptanya.
Kesemua itu berada di bawah penguasaannya. Sebab itulah ulama khalaf, ulama yang terlepas daripada 300 tahun hijrah, mereka mentafsirkan. Yang boleh mentafsirkan siapa? Orang yang dalam ilmu dia. Orang yang macam kita tak boleh. Mesti kita kena ikut ulama yang betul-betul faham secara mendalam. Mereka menafsirkan daripada istawa dengan mana istawla. Walaupun ada persamaan dengan Mu'tazilah dengan Ahli Sunnah yang salah, yang khalaf ini. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawla. Mana Tuhan tu perintah arasy ini, menguasai arasy. Selamat tak daripada kesamaran? Selamat. Ulama salaf kata istawa yang layak, yang patut padan dengan kebesaran Allah, yang tak sama dengan segala yang baru. Wallahu a'lam. Itu salah. Yang salah macam mana? Mengaku salah tapi salah. Kalau Tuhan tak ada tangan jadi bola. Tangan ataupun baru, bola baru. Bahayalah. Itu nampak bahaya. Kalau tak ada Tuhan tak ada tangan jadi bola. Jadi bola. Bola baru, tangan baru. Menetapkan sesuatu yang baru pada Allah Ta'ala. Tak maulah macam tu. Tuhan duduk macam kita duduk atas pelamin. Duduk atas pelamin macam kita duduk atas pelamin. Boleh tak macam-macam Allah buat dengan Tuhan? Tak boleh. Sebab tu Allah Ta'ala zat dia bukan jirim, sifat dia bukan arah. Sebab tu kita nak sucikan. Maha suci Allah Ta'ala. Bila syaitan mari duk gambarkan macam-macam, kita kena takdis ke Allah Ta'ala. Subhanallah, Subhanallah, untuk selamatkan kesamaran tu. Buang makna kesamaran yang dilempak oleh syaitan. Kesemua tu berada di bawah penguasaan Allah. Dan Allah Ta'ala maha tinggi mengatasi arash dan mengatasi setiap sesuatu sehingga mengatasi keluasan bintang. Bahkan jarak antara arash dan langit amat dekat baginya. Dan dia maha tinggi darjatnya berbanding arash, sebagaimana dia maha tinggi darjatnya daripada kedudukan bumi. Di surah Ar-Ra'd ayat 3 menegaskan kuasa Allah Ta'ala sebagai pencipta alam semesta, bukan penanggung arash dan juga pelaku kerja. Tuhan tak ditaklifkan. Tuhan bukan maknanya kena bertugas pula duk tanggung arash ataupun pelaku kerja. Dia adalah Allah Ta'ala adalah pencipta alam semesta. Wa huwa alladhi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn isnayn yughshil layla an-nahar inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dialah yang menjadikan bumi terbentang luas dan menjadikan padanya gunung ganang yang terdiri kukuh serta sungai-sungai yang mengalir, dan dari tiap jenis buah-buahan dia jadikan padanya pasangan dua-dua. Ada semua Allah Ta'ala bagi jadi dua-dua, laki perempuan, cerah gelap, atas bawah, kecil besar, dua pasangan Tuhan bagi jadi. Dia juga melindungi siang dan juga malam, silih berganti. Lepas siang mai malam, lepas malam mai siang, silih berganti. Sesungguhnya semua itu yang Tuhan nak buat tu mengandungi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu berfikir. Ini dikukuhkan lagi dengan ayat 61 surah Al-An'am. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dan dialah yang berkuasa atas sekalian hamba, dan ia mengutuskan kepada kamu pengawal-pengawal, yakni malaikat yang menjaga dan menulis segala yang kamu lakukan, sehingga apabila sampai ajal maut kepada salah seorang daripada kamu, lalu diambil nyawanya oleh utusan kami, yakni malaikat.
sedang mereka pula malaikat itu tidak cuai dalam menjalankan tugasnya. Allah Ta'ala sebut, walaupun sedemikian darjatnya dia sangat dekat dengan segala makhluk ciptaannya, wa huwa ma'akum, iaitulah Allah Ta'ala, maknanya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami terlebih hampir atau terlebih dekat kepadanya daripada urat mereh. Urat mereh ni bukan dekat, melekat terus kat kita. Allah Ta'ala lebih hampir. Maksud lebih hampir tu ke mana? Bukan berjihad. Maksud lebih hampir tu Allah Ta'ala berkuasa atas kita. Urat mereh tak boleh bagi mati kita. Yang boleh bagi mati kita siapa? Allah. Apa tak? Walaupun urat mereh ni dekat dengan kita, berdempek dekat leher kita, tapi urat mereh bukanlah boleh memberi kesan kepada kita, bukanlah boleh memati dan menghidupkan kita. Yang menghidupkan kita ialah Allah. Nak katakan dekat di sini dengan maksud dia Allah Ta'ala tu memerintah, menguasai kita. Tahu tak? Maknanya kita ni berada dalam genggaman qadah qudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk mana dekat di situ. Dia lebih hampir dengan hamba-hambanya berbanding dekatnya seorang itu dengan urat lehernya sendiri. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan demi sesungguhnya kami telah mencipta manusia dan kami sedia mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati dia. Sedang pengetahuan kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher dia. Tuhan tahu, kerana semua perkara ada dalam makluman ilmu Allah. Urat mereh dia pun ada dalam ilmu Allah. Allah cipta urat mereh kita macam mana Allah Ta'ala tahu, macam mana Allah tentu. Allah tahu. Orang yang nak buat tukang buat roti canai, dia mesti tahu buat roti canai. Dia tak boleh jahil. Dia mesti kena ada sifat ilmu. Dia tahu buat roti canai jadi sungguh. Tapi kalau dia tak hati, dia nak buat roti canai jadi tempek. Jadi tempek. Ni bukan roti canai, ni tempek. Oh, kau roti canai ke? Mana dia tak tahu lah. Dia tak ada ilmu tentang roti canai. Roti canai patutnya kena uli dengan minyak. Roti canai tepung dengan minyak, buah margarin, pecah telur, buah uli. Bukan dibuh nyok. Nyok tu tempek. Dibuh nyok. Jadi tempek lah, bukan jadi roti canai. Serupa lebih kurang. Dak lah. Tak serupa lah. Roti canai, tempek lah. Pengap. Nampak tak? Pasal apa dia nak buat roti canai jadi tempek? Pasal dia jahil. Kan? Allah Ta'ala maknanya dia tetapkan semua tu. Semua yang Allah Ta'ala buat, semua kita duk tengok ni, hak cacat ke, hak elok ke, hak lagu mana, semuanya ada dalam pengetahuan Allah. Allah mana tahu lagu tu, Allah buat lagu tu. Kita duk belak tengok pokok kita tanam. Awaklah pokok ni. Kita tengok awaklah pokok ni. Yang ni jadi elok, yang ni jadi ketut. Nampak tak? Cabai ni, yang ni panjang-panjang sedengkai, yang ni jadi ketut. Awak tak sama, baja buah sama, ayak siram sama, batas sama-sama, sama-sama sari tanam, gerit benih tu sama-sama. Pasal apa ni jadi elok, jadi ketut? Pasal itu Allah Ta'ala tentu, Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala tentu lagu tu, Allah Ta'ala buat lagu tu, jadi lagu tu. Sebab tu kita duk belek tengok ni, fanzur ila nafsika summa taqil ila alamil uliya summa sufla tajid bihi sun'an badi'an hikami lakin bihi qama dalilul adami. Ibrahim Laqani sebut. Fanzur ila nafsika, tengoklah tubuh batang kamu. Memang tak sama kulit kita, kadang-kadang ada cerah, ada yang gelap, ada gemuk, ada kurui. Tak sama. Tapi apa yang ada pada kita ni, tengoklah. Tuhan buat kita, tengok diri kita ni. Orang saraf ni kalau kita sambung ni agak-agak jauh mana. Ada satu pengkaji dia sebut orang saraf kita ni yang ada dalam badan kita, kita dah kecil ke, gemuk ke, ketut ke,
kan? Dia boleh pergi sampai berapa? 5,000 kilometer. Ada satu kali 5,000 kilometer. Kalau benang lah kita gulung benang tu, agak-agak besar mana ketui dia. Kalau kita gulung benang tu 5,000 kilometer ni, agak-agak mana 1 kilo pun besar mana dah. Lama 5,000 kilo. Ni muat dalam badan kita ni, kecil ke ketot ke panjang ke kurus ke gemuk ke besar ke, tu macam tu orang ni. Allah Ta'ala buat, ya Allah. Ya Allah Ta'ala buat. Bukan maknanya dia ada silap tang mana. Memang Tuhan tentu lagu tu, Tuhan tahu lagu tu, Tuhan buat lagu tu. Ada seorang tua, dia baru pencin lah. Dia pencin kerja dah. Ada dia ni ada anak dara 2 orang, tak nikah lagi. Pagi-pagi dia dah buka pintu rumah balik kampung. Dia kata dengan dia kata, apa dia ni? Tengok itik angsa dia bunyi dia ingat, dia kata ada orang. Lalu orang tua ni, anak dia ni dipinang. Anak dia yang pertama dipinang oleh Mr. Jasid, lulusan daripada universiti luar negara. Dipinang. Kemudiannya nak takdir yang dia apa nama, tak lama selepas pada tu, anak dia yang bongsu ni, nombor 2 tu dipinang oleh Tok Lebay Pondok, nama dia Lebay Mat. Pendek ceritanya, menikahlah dua-dua orang ni. Jadi satu hari baliklah kedua-dua anak dan menantu mereka ni mainlah balik rumah. Satu pagi orang tua ni buka pintu, turun pergi ke bawah. Duk ambil angin pagi ni, turunlah menantu dia yang pertama. Orang tua ni tengok, Jasin, hang mai turun sini Zat, ayah nak tanya Zat. Ayah nak tanya hang ni, hang mengaji sampai luar negara, sampai universiti ni, pasal apa itik angsa ni bunyi derah? Pasal apa dia kata rumput depan ni cepat panjang? Dia kata bukan susah ayah kata. Itik angsa tu bunyi panjang sebab leher dia panjang. Rumput depan ni dia kata cepat panjang, dia kata sebab baja banyak. Kadang-kadang kita tak dan, dia kata tengah malam pun kita kencing orang tu ya. Kampung. Sebab baja banyak tu cepat panjang. Dalam celah depa duk sembang tu, turun menantu dia yang kedua Lebay Mat. Dia kata, mak hamai sini Zat. Nak tanya hang ni, berapa pondok dengan hang Reban, hang pergi mengaji ni. Dah Reban berapa pondok dah hang. Menurut ilmu hang duk mengaji di pondok sana tu, pasal apa itik angsa bunyi derah? Pasal apa rumput depan ni panjang? Kata Lebay Mat ni kerana Allah. Banyak tu saja dia kata. Hang boleh jawab. Kata orang tua ni. Peleceh menantu dia ni, satu Lebay. Kata Lebay Mat, dia kata, ayah Abang Jasin, kalaulah itik angsa tu dia kata bunyi derah dengan sebab leher dia panjang, tu lagu mana? Kata Honu dia kata. Dengan kata leher tak ada, bunyi sampai sebatu dia. Bunyi sampai sebatu. Leher tak ada. Rumput ni kata panjang tu kerana Allah, maksud kerana Allah yang menentukan begitu. Bunyi dia. Nampak tak? Dia buat, Allah Ta'ala buat semua sesuatu ni, iaitu seperti mana yang dia tentu. Macam mana tukang plan, macam kita katalah, tu kontraktor akan buat bangunan ni seperti mana orang yang pelukis plan dia lukis. Engineer dia buat apa, tiang berapa, batang rasuk berapa, tinggi dia berapa. Macam mana yang orang kata apa, tukang plan ni dia lukis plan, macam tu lah kontraktor buat. Dia tak ubah, tak pindah apa. Dan juga maknanya macam mana yang ada ilmu dia tu, dia buat macam tu, dia terjemahkan macam tu. Macam mana Allah Ta'ala tahu, macam tu lah Allah Ta'ala tentukan, macam tu lah Allah Ta'ala buat bagi ada. Bila sebab tu kita tengok-tengok, tu yang kata tengok tu kepada sekalian alam ni jadi dalil kepada kebesaran Allah. Tengok bermacam-macam yang Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala pamer, Allah Ta'ala tayang kepada kita ni. Pameran Tuhan buat, nak tunjuk kata kekuasaan dia ni tu. Tengok kalau pokok nyuk ni ada ketot, buah ni ada remut begitu ni. Tuhan buat. Orang tengok, saya pi balik Brunei di Selangor tu, pi nak ambil pingat. Petang-petang tu saya kayu pi, ada satu nursery saya minat, suka singgah kat tu. Kita singgah. Perempuan kata, saya macam mana tu?
Ada nak pergi tang tu Ustaz. Nak pergi kerja duk pergi tang tu ya. Kita tak ada. Kita pergi tang tu kerana ada sesuatu yang menyentuh jiwa. Pergi tu. Pertama kawan tu dia buat nursery dia ambil tu, dia kutip kayu-kayu tu, dia pitau dalam tempat semak tu dulu. Lepas dia cari semak, aneh-aneh tu dia akan buat kayu yang tu dia akan jadi macam-macam bentuk, lorong macam tu, lorong macam ni. Bila balik tu lagi, dia ambil balik, dia buang semua, dia basuh, dia beruih, dia bubuh pokok tu cantik. Saya tengok, saya cukup tertarik. Tertarik. Dia duduk pergi tu, pergi tengok cara dia bubuh pokok hutan tu, lagu mana dia penggap jadi cantik. Kan? Lagi saya beli pokok bunga yang saya minat saya beli, tapi yang buat macam mana kita tak ada tanah. Duk tanam tu bulan pasu siapa buat pergi kan? Kita ni tengok dengan melihat kepada perbuatan Allah. Tengok tok guru saya dulu kan, arwah Fatih Mak Isa Mahal. Orang ingat dia gila. Saya pun ingat dia gila mula. Tapi mengaji Mahal tak Rashid di pondok tu. Saya pergi bagi adik saya mengaji itu. Pergi mengaji hari ihtifal. Dia ada. Tok guru panggil dia baca doa. Orang gila apa Tok guru panggil baca doa. Tok guru panggil baca doa, Tok Syekh main baca doa. Baca doa memang sedap ramai. Allahu Akbar. Nampak tak? Saya pergi rumah dia. Dia naik rumah dia, tengok dia bubuh macam-macam. Dia masa mula dia tu gila. Dia bubuh sarang tebuan. Sarang tebuan dia bubuh, dia gantung sarang tebuan. Tak kira dia ambil sarang tebuan, dia gantung. Dia bubuh orang tu, dia bubuh yang ni. Macam-macam. Awak dia ada. Bukan kata kosong dia bubuh tu semua. Dia maknanya melihat. Allah Ta'ala buat sarang lebah tu bukan main punya, dia punya lubang tu sama saja. Ukuran dia sama saja. Nampak tak? Tengok tebuan tu dia buat berbelang-belang, tengok macam mana dia susun. Dia pergi belajar craft tangan kat mana? Tebuan tu. Dia pergi belajar ilmu craft tangan tak mana? Tak ada tu semua. Siapa yang duk susun, siapa yang duk buat, siapa yang duk jadi perkara tu semua Allah SWT lahirkan tu, dia pamerkan kepada kita. Beza tebuan dengan lebah. Lebah hurung di pokok tu, pokok tak terjejah. Tapi tebuan kalau dia pergi buat, dia sarang di situ, pokok boleh mati, anti boleh mati. Beza dua serangga ni. Pergi hurung kat bunga tak terjejah. Tapi cuba tengok kumbang bunga tu, dia hurung berselerak habis bunga. Si lebah dah, dia ambil madu, dia buat, nampak. Lebah pula kalau dia sengat kita tinggal kebajikan kita. Tebuan jangan beruban rambut tu kalau dia bagi kat kepala. Allah Ta'ala tunjuk. Cuba kita tengok, perhati tengok. Allah Ta'ala buat semua tu. Jadi dengan ilmu dia semua Allah Ta'ala punggah khazanah dia. Tuhan pamer kat kita. Orang kalau kita pi, orang kalau kata dia tu kaki reka, dia akan buat macam-macam. Kita nak pastikan tukang jahit tu adalah tukang jahit yang mahir. Tengok, jangan tengok tukang muka tukang jahit, tak nampak kemahiran tu. Tapi cuba tengok barang yang dijahit. Wallah kemas, pakai sedap jahitan dia. Nampak tak? Baru kita tahu, memang mahir betul-betul tukang tu. Pasal kita tengok apa dah? Barang hasil tangan dia, hasil perbuatan yang kita nampak rapi, elok, susun, cantik dan sebagainya. Kagum kita dengan dia. Habis kat Allah ni kita terhijab. Kita pandang tak nampak kepada Allah. Pandang orang yang cantik, perempuan yang cantik, terdinding dekat dia. Nampak dia cantik, tak nampak siapa dia. Pemilik yang mempunyai sifat kecantikan. Allah ya jamalu ya jamalu, kita duk kata siapa yang cantik. Bagaimana kita nak mengisi rasa kagum cantik Allah Ta'ala dalam jiwa kita ni. Ini satu hal kita tahu, kita bagi makna ni. Tapi bagaimana pula proses untuk nak memasukkan itu dalam hati kita? Ada proses lain pula, kan? Tu kita pergi kitab lah. Sekali kita terbabah daripada kitab. Dan sesungguhnya zatnya dapat diketahui kewujudan dengan akal.
Okey, kita tengok lampu menyala, kipas berpusing, ada elektrik. Lampu menyala, ada elektrik. Lagu mana hakikat arus elektrik ni? Jangan duk bicara gatal, duk kata ni. Cukup kita percaya dan juga dia memberikan satu. Adanya matahari tidak memberi apa-apa kesan kepada kita. Adanya Allah SWT memberikan kesan kepada kita. Tu. Zatnya dapat dilihat dengan penglihatan yang merupakan nikmat daripadanya. Belah ihsan daripada golongan hamba-hambanya yang baik ketika mana berada dalam alam akhirat. La tak boleh tengok. Akhirat nanti boleh tengok dengan apa? Dengan kenyataan Tuhan sendiri. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Wujuh, beberapa muka. Yauma id, yakni yaumal qiyamah, pada hari akhirat nanti, nazirah, sedang melihat kepada Allah Ta'ala. Lagu mana, macam mana, wallahu alam, tak tahu kefiat dia, tapi kebenaran dia kita beriman kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Mu'tazilah kata dunia tak boleh lihat, akhirat boleh lihat. Kita berbeza dengan Mu'tazilah, golongan pakai akal, rationalist. Rasional ni, Mu'tazilah ni golongan pakai akal, guna akal ya. Nas dia tak mau. Kita ahli sunnah wal jamaah pakai nas, pakai akal. Akal maknanya akan apa nama? Akal ni bermakna kalau sekiranya betul dengan nas. Kita ahli sunnah wal jamaah. Mu'tazilah tak boleh pakai akal. Kalau dunia tak boleh tengok, akan nak tengok apa? Tuhan ni bukan jiri, bukan Arab, macam mana nak tengok? Nampak tak? Allah Ta'ala tunjuk kepada kita Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj. Apa yang kanun yang diperlakukan kepada Nabi dengan kanun yang ada di dunia ni tak sama. Kerana dalam ayat tersebut, subhanallazi asra, maha suci Allah. Allah Ta'ala gunakan kalimah-kalimah yang besar, cerita-cerita yang dahsyat-dahsyat ni, yang melangkaui kepada pemikiran manusia ni dengan subhanallazi asra. Maha suci Allah Ta'ala, asra, yang memperjalankan hamba dia. Allah yang memperjalankan. Allah lah yang maknanya memberikan kanun yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan Nabi Muhammad pergi ke diri, Nabi Muhammad diperjalankan, ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi Nabi Musa pun pernah juga minta dekat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minta kepada Allah Ta'ala untuk tengok Allah Ta'ala. Nabi Musa ni, Nabi ni, minta nak tengok Allah Ta'ala ni, dia jahil ni. Dia Nabi ni tak buat perkara yang merosakkan kenabian dia, kerasulan dia. Pasal apa dia minta? Kalau tak boleh tengok, macam mana dia minta? Itu dia. Seperti firman Allah Ta'ala, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani walakin unzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul muslimin. Dan ketika Nabi Musa datang pada waktu kami yang telah tentukan, waktu yang kami telah tentukan, dan Tuhannya berkata-kata dengannya, maka Nabi Musa merayu dengan berkata, wahai Tuhanku, perlihatkan kepadaku zatmu yang maha suci supaya aku dapat melihatmu. Maka Allah Ta'ala kata, lantarani, engkau tidak sekali-kali akan sanggup ataupun dapat melihatku, tetapi pandanglah kepada gunung tu. Maka kalau ia tetap berada di tempatnya, saya engkau dapat melihatku. Setelah Tuhannya tajalla, makna menzahirkan kebesarannya kepada gunung itu, maka tajallinya menjadikan gunung itu hancur lebur, dan Nabi Musa AS jatuh pingsan. Setelah ia sedar semula berkata, ya maha suci engkau wahai Tuhanku, aku bertaubat kepadamu, dan akulah orang yang awal pertama beriman pada zamanku. Nabi Musa minta, kalau tak boleh tengok, macam mana dia minta? Tapi di dunia tak jatuh. Allah Ta'ala takkan syarat kalau bukit tu tetap, boleh tengok. Tak apa, Allah Ta'ala baru tajalli dia, nur dia hancur lebur bukit tu.
Allahu Akbar. Nampak tak? Habis macam mana kita nak tengok di akhirat nanti? Kita di akhirat nanti berlainan pada dunia. Lain, walaupun makna kita ni akan dibangkitkan semula, tetapi kedudukan kita dalam syurga lain, kekuatan kita dalam syurga lain, dan maknanya Allah SWT sendiri yang akan memberikan. Orang kafir tak boleh tengok. Di antara nikmat yang paling terbesar nanti adalah melihat zat Allah SWT. Macam mana wallahualam, itulah nikmat yang paling kemuncak sekali. Sebab tu mata kita kita kena bertaubat, kena beristighfar. Mata kita tengok benda yang haram, mata masuk ni. Di antara nikmat terbesar nanti yang kita nak tengok ialah Allah SWT. Sebab tu istighfar. Mata kita ni kalau tengok astagfirullahalazim, kita ni taubat tak tahu bertaubat, tahu buat dah. Kita ni kena ni, zaman kita ni, ya Allah, macam apa yang kita tak tengok ni. Televisyen tu macam-macam kita tengok. Hak ni aurat orang ni kita kata. Tengok sedia. Istighfar. Istighfar. Cuci balik mata kita. Cuci antara subhanallah. Ada beberapa perkara yang kita kena sucikan. Kita kena sucikan, iaitu sifat apa? Sifat basarullah, iaitulah melihat perbuatan kita. Kena sucikan perbuatan kita. Hak kita dah buat, kita ni astagfirullah lah. Sebab tu kita yakin Allah Ta'ala maha melihat segala perbuatan kita. Allah Ta'ala mengetahui sifat ilmu Allah. Allah Ta'ala tahu apa yang kita buat. Nampak tak? Kita tak dapat lari daripada pengetahuan Allah. Kita tak ada kuasa nak lari daripada kekuasaan Allah. Cuma subhanallah, segala kita buat ni astagfirullah, 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 cuci balik dosa kita. Kan? Tu. Panjang cerita no. Jadi Allah SWT ni, kita di antara nikmat kemuncak ialah kita dapat melihat Allah SWT di hari akhirat nanti dengan janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi di dunia ni kita nak tengok macam mana dengan mata kepala kita. Allah Ta'ala tak sama dengan segala yang baru. Sifat dia tak sama dengan segala yang baru. Jadi kita duk tengok, kita duk ni, kita terbayang semua tu, kita kena sucikan. Subhanallah, maha suci Allah daripada sifat demikian. Nampak tak? Subhanallah makna mentakdiskan Allah SWT, mensucikan Allah daripada segala yang tak layak. Nampak tak? Besar tak? Bila kita sebut subhanallah ni besar. Subhanallah tamlaul mizan, memberatkan timbangan. Baru ada inti. Makan pulut udang tak ada inti, sedap tak? Maka sebut subhanallah tak ada inti dia, sedap tak? Yang kita memberatkan. Sebab tu makna mendatangkan dengan makna yang mendatangkan rasa kekuasaan Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Kita tahu, kita isikan dia dalam folder kita ni. Ada kebesaran Allah SWT. Barulah mana dia datang, kebesaran Allah masuk, ada dalam ingatan kita, ada dalam hati kita. Nampak tak? Itu yang kita yang kita nak. Kemudian akan datang asas yang ketiga, Allah Maha Berkuasa. Macam tu. Kita baca fiqh sikit no. Jadi kami ada mesyuarat pukul 9.30. Pukul 9 dah. Buat macam mana? Saya pun tak boleh. Orang marah saya pasal melangkau masa. Tak boleh. Kita mengajak ni dia ada sesuatu yang kadang-kadang Allah Ta'ala bagi. Kita terpaksa kena sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin, amma ba'd. Faslun, ini satu pasal. Ni kitab bila itu Subian. Subian. Saya pun terlupa tadi jadi tak boleh. Beli bukan produk sangat. Lupa suruh-suruh. Nanti RM2 ya. Kitab ni nilai dia tu tinggi. Faslun, bermula sebab hadas kecil itu 4 perkara. Sebab bagi hadas kecil ada 4 perkara. Ingat baik-baik. Kita tak tahu sebabnya lagi.
Kita ni beradas ke tak beradas kita tak tahu. Iaitulah yang membatalkan akan air sembahyang, membatalkan wuduk. Tak? Jadi syarat nak diperolehi sebelum kita nak sembahyang ialah suci tubuh badan dan pakaian kita daripada tidak juga maknanya kita ni suci daripada hadas besar dan juga hadas kecil. Hadas kecil ni iaitulah apabila kita melakukan 4 perkara ini, maka kita dipanggil berhadas kecil. Ataupun yang menyebabkan batal ayat sembahyang. Tu. Pertamanya, kalau kita sebut hadas ni, iaitulah ma yalzamu min wujudihi al-wujuda wa yalzamu min adamihi al-adamu li zatih. Sebab ialah barang yang lazim adanya musabab. Apa dia? Musabab dia. Jadi sebab tu. Lazim daripada tidaknya tidak ada sebab. Dengan melihat kepada zat sebab tu sendiri. Ataupun hadas ni dikatakan al-asbabul lati yantahi biha at-tuhru. Hadas adalah suatu sebab yang dapat dihilangkan dengan suci. Bila kita melakukan 4 perkara ni, kita berhadas. Lalu kita nak angkat hadas ni adalah dengan bersuci. Bersuci itulah maknanya mengangkat hadas. Tu. Hadas ni ada dengan sebab berlaku 4 perkara tadi. Nampak tak? Apa dia hadas ni lagi? Al-man'u al-murattabu ala dhalika. Hadas ialah tegah ataupun satu perkara yang menghalang, yang menyebabkan ataupun atas demikian itu halangan. Sebab perkara yang menegah, yang menyebabkan kita ni terhalang daripada nak sembahyang. Apa? Sebab ada sebab-sebab yang berlaku kat kita lah. Apabila ada seseorang satu hal daripada 4 perkara tu, maka dikata kita telah maknanya berhadas. Akibat daripada dia tertegah daripada kita nak solat, kita kena angkat hadas dulu, menyentuh Quran. Sebab yang dimaksudkan itu dinamakan hadas. Hadas ni apa dia? Hadas kita tahu. Hadas ni apa dia? Hadas tu ialah apabila aku berlaku perkara sebab tu mana kita berhadas. Berhadas apa? Dalam kes ni kita bercara tentang hadas kecil, berhadas kecil. Mana berhadas kecil apa dia? Tak ada wuduk, tak ada ayat sembahyang, batal ayat sembahyang. Nampak tak? Bila ambil wuduk balik, bila kita sucikan balik, maka kita tak berhadas dah. Hadas tu terangkat. Maka kita nama suci lah, berwuduk lah. Tu. Jadi hadas ni adalah amrun i'tibariyun yaqumu bil a'dha'i yamna'u sihhata nahwa as-salati haitsu la murakhasu. Iaitulah sesuatu amrun i'tibari yang berada pada anggota, yang menegahlah akan sahnya seumpama sembahyang, sekira-kira tidak ada yang meringankan. Tu maknanya hadas. Saya baca-baca gitu-gitu yalah. Baik, kita tengok. Pertama daripada 4 perkara, keluar sesuatu daripada salah satu daripada 2 jalan. Mana dia? Qubul ataupun dubur. Kita kencing, lelaki ke perempuan kencing, tu dipanggil qubul. Hak kita berak tu panggil dubur. Keluar sesuatu. Kok qubul ataupun kok dubur, maka kita tu mana berhadas lah. Yang lain daripada mani dirinya, lain pada mani diri dia. Nampak tak? Mani kita tak batal wuduk, tapi kita berhadas besar. Kita tak kena basuh sekian anggota, kita kena basuh semua anggota. Dituntut pada kita kena mandi. Adapun hadas kecil ni kita basuh anggota tertentu je. Jadi mani diri dia tak batal wuduk. Tapi kalau mani orang lain, kita jimak ke, lepas tu keluar balik.
bercampur dengan mani kita apa kata, yang tu batal. Keluar sesuatu mana batal wuduk. Mani dirinya yang mula-mulanya keluarnya, mula-mula keluar, jadi itu tak batal wuduk. Apa hikmah dia tak batal wuduk? Kemudian menanggung hadas besar. Sunat kita nak mandi hadas, ambil wuduk. Kalau kita tak batal wuduk, pergi mandi tu terus mandi terus, dapat pakej dah. Tu ada percanggahan sebenarnya di antara Ibnu Hajar dengan Syekh Ramli, tapi kita tak usah bahas perbahasan tu dalam. Tak kira nak keluar tu, keluar batu ke, keluar ulat ke, keluar kayu ke, kecil-kecil, berak-berak keluar buluh. Keluar buluh tu walaupun tak ada apa, malah keluar sesuatu lah, sesuatu tak kira lah apa-apa. Berak-berak keluar ulat, berak-berak keluar bulu. Bulu tu keluar tu, nama keluar lah. Ada ayak darah, nanah keluar, semua batal. Nama angin batal. Kentut, kok depan, kok belakang. Guru mana kentut kok depan? Dalam kitab ada bahas kat tu. Orang perempuan tak pelik. Sebab apa? Orang perempuan bila beranak, peranakan mereka tu tak berapa nak ketat. Kadang-kadang ada angin yang kuat. Orang yang ada angin yang kuat, dia keluar, dia kentut ke depan. Dia keluar ke depan tu. Kita ni ke belakang. Tak tahulah kalau ada orang dalam kitab sebut, mungkin ada orang lelaki kentut ke depan. Ada keluar angin boleh jadi, benda boleh jadi. Jadi kalau keluar tu batal wuduk. Dalil dia keluar tahi, keluar kencing, keluar mazi, keluar angin adalah daripada dalil Quran dan hadis. Dalil kata wuduk batal dengan sebab keluar ulat, keluar duri, keluar batu, semua ni hanyalah dalil kias kepada ayat kencing, kias kepada wuduk. Tu yang pertama sekali lah. Tak kira keluar, bila sebut keluar ni, keluar apa pun batal, daripada dua jalan, qubul dan juga dubur. Keduanya bersentuh dua kulit laki-laki dan perempuan. Perempuan mana? Perempuan yang harus berkahwin antara keduanya. Tak kira lah tua muda pun. Mek ni tua dah, pada adatnya tak ada apa dah, tak ada apa pun tak boleh. Pada hukumnya harus berkahwin, batal wuduk. Nampak tak? Mailah nak salam, tak boleh, kita tak boleh salam. Tua dah tu ni, tua pun tak kira, tak boleh, hukum tak boleh lah. Dia nak ramai tangan kita juga. Yang sampai keduanya pada umur dan juga perempuan yang berkahwin antara keduanya yang sampai kedua-duanya pada umur yang diingini, ataupun budak kecil. Budak kecil ni kita tengok, kalau maknanya kita teringin lah kat dia, maka sentuh dia tak boleh dah, batal wuduk. Nampak tak? Menyentuh dengan kulit. Macam mana kalau kita sentuh kulit ni dengan tak berlapik, walaupun dengan kain nipis sekalipun tak batal. Tapi kalau sentuh kulit sama kulit, habis yang tak sentuh tu mazhab lain. Mazhab Syafi'i ni, kita mengaji bab mazhab Syafi'i. Nampak tak? Sentuh antara laki dan perempuan yang ajnabiyah, perempuan yang halal menikah, maka batal wuduk kita. Hatta batal tu dengan kita duk borong ikut dan ni, talfiq mazhab. Kalau kita nak taklid, kita kena tahu sedikit. Nak taklid mazhab ni, kita mesti sempurna dalam sesuatu ibadat. Kita nak ambil wuduk dalam mazhab Syafi'i, batal wuduk dalam mazhab Hanafi, tak boleh. Ambil wuduk, sah wuduk dalam mazhab Syafi'i, batal wuduk dalam mazhab Hanafi juga. Mazhab Hanafi juga, Syafi'i. Nasihat lengkap. Melainkan ada perkara-perkara yang macam kita buat haji tawaf, lebih baik kita taklid kepada ataupun ikut kepada qaul dhaif dalam mazhab kita berbanding dengan mazhab yang lain tanpa. Kemudian ada dalam bab-bab perkara tertentu yang rukhsah, yang ada kesukaran,
dibolehkan. So umpama macam kita masuk hospital, ni buh simen ni, buh simen ni kan anggota wuduk, lalu kita kena basuh, kemudian kita boleh sapu atas pembalut tu. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, anggota wuduk yang tidak boleh kena ni, maka kita kena qada sembahyang balik. Kalau kita tayamum ketika mana kita ni, kita kena qada. Tapi mazhab Maliki dan Hanafi kita tak payah qada. Maka dalam bab ini ada yang ada pendapat-pendapat yang terkini. Ulama mengatakan taklid kepada mazhab itu untuk kita tidak qada sembahyang dah, sapu saja sembahyang macam biasa. Itu dalam bab-bab rukhsah macam tu ada mana ulama-ulama mengatakan boleh begitu. Tu. Baik, kita balik sentuh tadi. Sentuh antara laki-laki dan perempuan, kulit laki-laki dan perempuan yang ajnabiah tak berlapik sekalipun anak tu yang sudah membesar, maka ada keinginan seks, tak kira lah orang tu mandui ke, mati pucuk ke, dia bukan makna syahwat dia kira ni. Orang tu terputus ke tak ada alat, beranak tak ada alat. Orang perempuan tak ada mek, orang lelaki tak ada wang, hudung tu tempat dia tu pun tak boleh sentuh. Lelaki perempuan tak boleh sentuh, batal wuduk ke. Khunsa macam mana khunsa? Khunsa pondan tu tak ada. Yang ada ialah khunsa muskil. Khunsa muskil ni ialah maknanya orang yang ada dua alat kelamin dan dia berfungsi dalam masa tertentu. Sat jadi perempuan, masa 6 bulan tak pergi main jadi lelaki pula, tu baru khunsa muskil. Tapi kalau dua ada alat kelamin satu yang berfungsi, maka dihukumkan yang mana berfungsi. Kalau mek berfungsi kira perempuan, kalau awang berfungsi kira lelaki. Alat yang kedua tu adalah macam daging lebih saja. Dia kira pakai hukum tahu. Kita tengok khunsa ni, khunsa wadih, dia bukan ni. Dia pakai hukum lelaki, kita pakai hukum perempuan aja. Pondan-pondan ada ni mengada-ngada masuk dalam apa nama ni, kata ai nak masuk saya dalam tandas, ai nak terkencing, masuk tandas perempuan. Hang ni kata laki masuk tandas tu, takut ai di goda nanti. Takut ai di goda pakai tu apa tampak lagi nak masuk. Sebab tu depa dulu nak buat tandas pondan dulu kan, masa apa nama, masa DAP dulu ni adun kebun bunga tu. Adun kebun bunga dia pondan. Kalau kita pergi pejabat dia tu semua pondan, lembut-lembut belakang semua geng dia belakang, dia angkat jadi ni wakil-wakil apa-apa tu. Dia keluar lah buat bitih ni. Lah ni dia jadi pengurusi apa nama, dulu PSRM, pengurusi apa nama Parti Rakyat Malaysia dari Pulau Pinang. Dia buat bitih. Zaman dia tu ada usul nak buat tandai pondan. Hampa pergi pakai macam tu, buat apa? Hampa dah takut kena ni, kena kacau ni. Nampak tak? Boleh mampu dengan ni. Kita duk bahas ni sini khunsa muskil, nak dapat seorang pun jenuh. Dulu masa saya mengaji, masa dulu mereka kata di Natawi tu ada budak tu pula umur lagi muda lagi. Jadi saya pun duk pakat-pakat, kita jom kita pergi tengok lah. Dalam kitab ada sebut tentang khunsa ni. Jom kita pakat pergi nak buat. Kami dah pakat dapat 5 orang nak pergi. Ada orang dekat rumah dia. Sampai ke sudah tak pergi tengok. Tak dapat pergi tengok juga. Kesenang nak jumpa, nak dengar seorang-seorang pun tak ada. Yang ada di pondan tak dipakai. Yang ketiganya menyentuh zakar dengan baca zikir. Tak lama ni menyentuh zakarun, zakar awam ataupun farash mek, ataupun halaqah dubur anak Adam. Halaqah ni maknanya kita berak tu dia teteran tu dia keluar sikit, tu dipanggil halaqah. Tu dekat kita sentuh papan bungkuk kita ni, daging bungkuk kita ni tak batal lagi. Kalau sentuh halaqah dubur tu tak boleh, batal tu. Dengan tapak tangan, sentuh tu dengan apa? Dengan tapak tangan dengan tidak berlapik.
ataupun nak put jari macam ni. Kita ambil tangan kita buat macam tu. Yang mana bersentuh kita ni, kalau kita sentuh tempat bersentuh ni, maka batal. Kita sentuh awang tu, kan? Kalau kita berlapik tak apa, gatal tangannya, garu. Berlapik tak apa, garu. Kalau garu tak berlapik tu, garu belakang ni tak apa. Takkan orang nak garu dengan ni kot. Garu. Kadang-kadang kita nak basuh berak anak. Basuh berak anak genggam tak apa. Tak batal wuduk kita. Kan? Jangan ni. Perut jari ni yang kita buat macam ni, dia bertemu ni, tempat yang bertemu tu semua dia panggil tak boleh. Tapak tangan. Kita pegang zakar kita pun ini juga. Kita pegang awang anak kita pun ni juga, ataupun orang lain pun sama juga. Badak. Cenderi. Jadi hak mat pun sama juga, pegang tu ni. Halaqah dia, virgina dia. Pegang tepi tak apa. Pegang pipi dia tak apa. Tak minim tak apa pekah. Sebut sikit tak tahu. Apa bungkung kita tu tak apa. Dina pipi virgina mat tu, kiri kanan tu tak apa. Lurah dia tu tak boleh. Sentuh tu maknanya batal wuduk dia. Kalau berlapik pakai sarung tangan tak apa. Tu tak ada apa nama ni, tak apa nama, tak apa. Yang keempatnya, hilang akal dengan sebab gila ataupun mabuk ataupun pitam. Kita duk mamun macam mana? Mamun tak apa lagi. Mamun dia tak batal wuduk lagi. Mamun tak batal wuduk lagi. Orang nak sembahyang tu dia duk pejam jelek tak tidur lagi. Kalau dia berdiri tengah tengah sembahyang tu dia lena. Mengerang tengah lena. Tu tak boleh batal wuduk. Sebab dia hilang habis akal dia. Barak. Tapi takat dia duk terhoyong hayang tu, tu tak apa, tak batal wuduk lagi. Orang nak mabuk ni sampai dia hilang akal. Dia baru muqaddimah mabuk, tak ni lagi. Dia tak, orang kata apa? Dia tak hilang akal lagi, maka dia tak batal wuduk lagi. Ya. Tak boleh. Kulit ni menyentuh kulit, tak kira belakang ke depan ke tapak tangan ke, itu kira kulit. Tanpa berlapik. Tapi kalau menyentuh alat kemaluan kita ataupun alat kemaluan perempuan ataupun anak kita, walaupun tak batal sembahyang dengan kita, tapi pegang dia punya awang ataupun mat dia, maka batal wuduk dengan tapak tangan. Tapi kalau dengan belakang tangan, kalau gosok berak dia pakai dengan belakang tangan, tak apa. Tarik ada ni, basuh, habis, tak ada apa. Tak batal wuduk. Cuma kita ni, tangan kita bernajis. Nampak tak? Bila bernajis, basuh najis tu, hilang najis tu, habis, tak ada masalah. Tu beza dia. Tadi sebab mana menyentuh, bersentuh ada kulit laki-laki dan perempuan, tajuk tu maknanya tak kira lah belakang tangan ke, sentuh kulit ke, cium pipi betul kulit tak? Kulit lah. Rambut dia pegang macam mana? Perbahasan ada ulama bahas rambut ni. Gigi macam mana? Ada ulama mengatakan batal. Tapi rambut yang bercerai, rambut dah potong dah, tak apa. Tangan dia putih, kita pegang tangan dia, batal tak? Tak batal dah. Sebab tak ada, dia tidak ada rangsangan kepada barang-barang yang telah gigi khilaf ulama. Pegang gigi, ketuk gigi dia tu, tak tu. Ada ulama kata batal, ada ulama pilih kata batal. Perdebatan antara Syekh Abdul Hajar dengan Syekh Ramli ni, mereka berdebat dalam bab ni, nak menyatakan sama ada dia batal ataupun tidak. Tapi kita tak sorok ni lah hak hidup ni. Gigi palsu tak batal.
Gigi palsu, bukan gigi tu. Sebab gigi palsu pun dia tidak balas dengan ni. Kan? Tu. Keempat, hilang akal sebab gila, mabuk, pitam, tidur yang tiada tetap pada tempat kedudukan dia. Kalau kita bersandar di situ, duduk elok ya, kan? Kalau sampai mengeroh, sampai dalam hari Jumaat tu dia mimpi ada satu temu Allah tu, dia mimpi dia ada sedap di tiang tu, aircon pula, dia mimpi. Jangan, tapi orang ramai tengah-tengah khutbah tu, jangan orang tengokkan dia. Tengokkan dia, kawan duduk dalam tiang tu elok, dia bersandar tu, mau tak mimpi. Dia mimpi sungguh, kena hambat dengan apa kan, orang nak buat apa kat dia. Tetap papan punggung tu, duduk elok-elok, tak batal wuduk. Tapi jangan selalu ayam liuk basi pun semua tu, kena pilih lah. Dia bakit je, Allahu Akbar, terus makit-makit mayang tu. Belanja yang liuk basi. Yang liuk basi tu muntah. Muntah najis. Hampir basuh lah. Nampak tak? Lagi satu, duduk yang tidak papan punggung, kita tersengguk. Tersengguk tu, ambil wuduk lah. Papan punggung kita terangkat. Kita duduk tu. Di papan punggung terangkat. Ambil wuduk. Orang yang bersandar tak apa, dia tak ada apa. Dia tak gimana. Kalau kita ni saat kotu, tidur yang paling kualiti ni tidur waktu khutbah. Paling kualiti. Sedar-sedar tu segar. Buat punya mengantuk lah khutbah ni. Buat ada. Tak sedar kita terangkat papan punggung kita tu, batal wuduk. Kalau tak terangkat tak apa. Baik, kemudiannya bermula suci daripada air kecil itu dengan mengambil wuduk. Tak berhenti tuan-tuan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada soalan tak yang berkaitan? Tak ada. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bifahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahhil lana abwaab fadlik wa nurana ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Taqabbalallahu minkum.